boleh menyebabkan kekalahan. Tapi kalau dipakai dengan tepat, dengan cantik, timing yang bagus, boleh membawa kemenangan sebenarnya. Apa yang menarik juga pasal Sivana dekat sini, bukan Obian saja boleh memainkan hero tersebut, Sevnia pun pernah menggunakan Sivana ketika menentang RSG. Kalau Sevnia main, Sivana dia mau fokus on tank. Kalau Obuyan main, Sivana-nya lebih fokus kepada mage dekat sini. Alright, kita tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke dalam draft antara kedua-dua pasukan. Ini dia yang kita tunggu dari tadi. Okay, kita tengok draft ban untuk kedua-dua pasukan. Nampak tak Sivana dikeluarkan terus daripada Alter Ego. Dia orang tak fokus pun nak ban Kaja, sebab dia orang sendiri dah tahu, dia orang dah study dah gameplay 10S Gaming Pros. Okay, dia orang memang takkan pick Kaja. Okay, walau di awal permainan dulu Kaja. Tapi setelah mereka bertempur dengan ramai pasukan, setelah mereka bertempur dengan RSG, nampak gayanya Sivana tu, Sivana pula, Kaja tu telah pun dilupakan sebenarnya oleh 10S Gaming Pros. Menjadi persoalannya kali ini, adakah mereka akan ambil Kaja? Itu persoalan yang utama. Natalia, Brody dikeluarkan oleh 10S Gaming Pros, dan Benedetta dan juga Sivana telah dikeluarkan oleh Alter Ego. Yi Sun Shin masih lagi terbuka, Johet masih lagi ada, Yuzong masih lagi ada. Hero-hero yang saya sebutkan di sini merupakan hero-hero yang sangat-sangat kuat di dalam meta ataupun patch kali ini. Benar sekali. Kita duk sembang-sembang pasal Sivana terus kena keluar sekarang ini, jadi kita tak dapat lihat hero tersebut di dalam game yang pertama ini. Tapi dengan pengeluaran Sivana, 10S Gaming Pros boleh juga mengambil Kaja kalau mereka ingin kembali ke strategi mereka yang dahulu itu. Namun Alter Ego seperti yang dijangkakan oleh Cortex tadi, Yi Sun Shin akan dikeluarkan oleh Alter Ego dengan pengeluaran ketiga mereka. Jadi 10S Gaming Pros, Johet boleh dikeluarkan, Esmeralda pun juga tepat sekali boleh dikeluarkan. Kalau nak kurangkan lagi hero side lane, Yuzong boleh dikeluarkan, Cho pun boleh dikeluarkan sekarang ni. Namun hanya ada satu lagi pengeluaran sahaja sebelum kita masuk ke dalam first pick sebentar nanti. Esmeralda, tepat sekali Cortex, awak punya penekaan pada hari ini. Jadi Alter Ego first pick mereka boleh diambil ataupun boleh mengambil Johet. Sangat-sangat gemar sebenarnya, tapi Johet sebenarnya lagi sesuai ambil Johet. Boleh main dengan agresif, boleh kacau pengambilan buff daripada pasukan 10S Gaming Pros. Ejector plus Unstoppable Force tu memang sangat-sangat sakit, boleh single target sesiapa sahaja yang dia mahukan. Itu dia, Johet telah pun diambil dekat sini. So ini memberi peluang pada 10S Gaming Pros untuk mengambil Lapu-Lapu. Lapu-Lapu telah pun dikunci. Pilihan seterusnya, apa yang masih terbuka di mid lane yang masih lagi kuat dan viable sekarang ini boleh diambil juga. Matilda masih lagi ada, Louis masih lagi ada, Kagura akan diambil dahulu di sini. Kalau Koro main Kagura ni akan diletakkan di side lane. Okey, adakah Alter Ego boleh baca draft yang dibawa oleh 10S Gaming Pros? Kalau Kagura diletakkan di side lane, apakah hero mereka nak lawan? Mereka tak boleh nak letak hero melee, mereka tak boleh letak hero MM. So hero apa sahaja yang terbuka untuk mereka ni, kita tunggu dan lihat pemilihan hero yang seterusnya. Saya menjangkakan mungkin mereka akan mengambil mage ataupun fighter di side lane terlebih dahulu, ataupun mereka boleh ambil jungler terlebih dahulu dekat sini. Tapi Alter Ego dua pilihan seterusnya itu dah. Roger dan Matilda telah diambil. Roger akan bergerak sebagai jungler mereka, Matilda sebagai support di mid lane yang akan melakukan rotasi yang agresif. Dengan adanya Yam memakai Johet, kita akan lihat mungkin di early game pasukan Alter Ego akan cuba memberikan asakan
ke atas pasukan 10S Gaming Frost. Jadi satu lagi pick sebelum kita masuk ke fasa pengeluaran untuk kedua-dua pasukan ini. Dengan Sheena sekarang ni ataupun mereka akan fokus kepada hero support mereka ataupun MM mereka, namun Popol dan Kupa telah diambil oleh mereka sebagai pengambilan ketiga. Saya sangat gemar dengan pemilihan ini kerana Popol dan Kupa dia memberikan satu dimensi yang berbeza sedikit. Boleh bermain sebagai MM, boleh bermain sebagai support juga. Jadi sungguh-sungguh viable untuk Popol dan Kupa ini dengan beberapa crowd control skill yang dia ada, boleh menangkap ataupun cuba menangkap ahli-ahli pasukan Alter Ego dengan mengejut sedikit. Ya, dengan adanya Popol dan Kupa ni boleh juga skillnya itu Popol Surprise untuk mengganggu rotasi pergerakan musuh dengan meletak trapnya. So dengan adanya skill tersebut, mereka daripada 10S Gaming Frost boleh tahu gerakan yang dilakukan oleh pasukan Alter Ego dekat sini. Dan Alice, ya ini hero yang agak OP juga, agak lemah di awal game, tapi bila dia dah cukup kutip op dia tu di late game, dia sangat-sangat sukar untuk ditumbangkan dengan begitu pantasnya. Dan Lui sebagai salah satu hero mage yang terkuat di Land of Dawn ini telah dikeluarkan, sangat-sangat berbahaya. Skill diversion dia sangat-sangat mengganggu rotasi, boleh saja menangkap sesiapa dari bahagian belakang, dan itu Alter Ego tidak mahu, tak nak ditangkap secara mengejut, secara terkejut. Dan kita akan lihat sekarang ini as Gaming Frost akan ban satu lagi hero terakhir yang mereka boleh ban. Agak-agak siapa mereka boleh ban? Kita tunggu dan lihat. Okey, kita tengok diorang dah ada mage, diorang dah ada Cho juga yang dikeluarkan dahulu di sini oleh 10S Gaming Frost. Dan sekarang ini Alter Ego akan mengeluarkan satu lagi hero untuk pasukan 10S Gaming Frost. Saya menyangkakan mereka boleh saja mengeluarkan Hayabusa ataupun Link untuk tidak bagi 10S Gaming Frost mempunyai jungler yang mempunyai mobility yang sangat-sangat tinggi, yang boleh pergi ke bahagian belakang, yang boleh catch Leo Murphy ataupun yang boleh catch Matilda ataupun Roger di sini. Ya, benar sekali. Saya sangat gemar kalau pasukan Alter Ego mengeluarkan Hayabusa, dan itu dia Hayabusa yang akan dikeluarkan oleh Alter Ego. Jadi ini membuka 10S Gaming Frost kalau mereka ingin mengambil jungler yang mempunyai mobility tinggi, iaitu daripada Link ataupun Lancelot, boleh dimainkan pada game ini. Ataupun adakah mereka ada hero-hero yang lain yang ingin dicuba pakai? Cloud pun masih ada juga kalau mereka ingin secure fasa late game itu, tetapi dia akan mengurangkan sedikit kekuatan 10S Gaming Frost pada early game. Namun 10S Gaming Frost ada mempunyai 13 saat saja lagi untuk berfikir sama ada hero apakah yang akan diambil oleh mereka, dan itu dia Harley, hero yang akan dikunci oleh mereka. Seperti biasa yang kita katakan, mempunyai mobility tinggi, boleh melarikan diri dengan begitu saja, dan juga boleh masuk pertempuran dengan mudah. Manakala Alter Ego Esports, side lane mereka akan dijaga oleh Yuzong dengan pemilihan keempat sebentar tadi. Jadi salah satu pick yang agak kuat, mempunyai Dragon Form ataupun Black Dragon Form yang boleh membuka map ataupun membuka sesuatu pertempuran bagi pasukan Alter Ego. Last pick untuk game pertama kita ini, siapakah yang akan diambil oleh Cassius untuk first game dia sebenarnya di dalam M2 ini? Dan Cloud akan dikunci oleh mereka. Jadi lebih kurang seolah-olah ada dua core untuk pasukan Alter Ego daripada Pai yang memakai Roger, dan juga Cassius akan memakai Cloud sekarang ini, Cortex. Ya, tepat sekali. Dan kita tengok last pick daripada pasukan 10S Gaming Frost. Mereka memerlukan
seorang lagi hero yang akan bermain di mid lane. Mereka memerlukan seorang lagi mage kalau tak silap saya. Kalau Koro bermain Kagura, Kaguranya akan berada di side lane. So kalau Mhm. dia di side lane mungkin dia akan diletakkan sama lane dengan Cloud. Tapi kita tunggu dan lihat dan itu dia betul tekan saya, mereka memerlukan satu lagi mage. Mage ini akan bermain di mid lane. So Farsa is a good pick. Faded Strike boleh lontarkan serangan dari jauh. Di awal game nampak gayanya 10S Gaming Frost mempunyai line up yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat agresif. Dengannya ada Harley di sini. Harley dengan dia punya skill poker trick mampu untuk merendahkan sistem pertahanan Magic Defense setiap ahli yang ada oleh Alter Ego Esport. Lebih-lebih lagi bila dia dah level 4 dia ada pula Deadly Magic. Gabungan Poker Trick dan Deadly Magic sangat-sangat menakutkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan serius dalam rank hari itu pun saya gemar memainkan Harley disebabkan damage output yang begitu besar terutamanya bila telah mencapai level 4. So apa pendapat awak pula tentang line up yang dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan ini, Adin? Saya sangat-sangat gemar yang line up dipertunjukkan oleh 10S Gaming Frost. Saya rasa daripada fasa early game mereka mempunyai kekuatan yang lebih sedikit. Tetapi adakah ia akan membuahkan hasil? Kita akan lihat terlebih dahulu di dalam game yang pertama di antara Alter Ego Esport berhadapan dengan 10S Gaming Frost berasal daripada Jepun. Indonesia Ya, v Jepun. ya betul, tepat sekali. Untuk Alter Ego ada Iam, Leo Murphy, Pai dan juga Silly Boy dan juga Sisius. Dan untuk 10S Gaming Frost kita ada Papa Koro, Sevnia Shina dan Obuyan. Gerakan agresif daripada seorang Silly Boy. Cuba untuk mendapatkan Little Wanderer tersebut. Nampaknya Little Wanderer itu berjaya diambil oleh Silly Boy kalau tak silap saya. Dan itu dia gerakan agresif di awal game. Hanyalah untuk mengambil Little Wanderer di bahagian bawah. Mungkin agak sedikit susah lah Pai nak lawan dengan Koro punya Kagura sebab kita dah tengok dah Koro punya Kagura memang mantap dan kita dapat lihat dia berjaya memaksa Pai untuk pulang ke base dan di bahagian tengah Sevnia hampir ditangkap, berjaya melarikan diri daripada dibodoh. Dan itu cubaan yang bagus daripada Leo Murphy dan juga Sisius untuk mendapatkan first blood. Sangat selesa sebenarnya Koro di bahagian bawah, di bahagian atas pun kita dapat lihat di minimap Papa pun agak selesa lawan dengan Yam di bahagian atas. Okey, kita tengok sekarang ini memaksa Leo Murphy datang ke bawah untuk memberikan bantuan kepada Pai. Okey. Oh, itu dia. Dia terpaksa rotate ke bahagian bawah, memberikan ruang sedikit kepada Pai untuk mendapatkan minion, dapatkan farm. Namun Koro masih lagi okey saja, dia tak akan bergerak agresif. Dia tahu kalau satu gerakan agresif mungkin akan dihukum oleh pasukan Alter Ego. Tapi sekarang ni Leo Murphy damage poki dia sangat-sangat sakit. Ya betul, sangat-sangat pedih. Faded Strike telah boleh bukan terlibat. Itu dia first blood yang pertama. First blood berjaya diambil oleh Shida. Pertarungan masih belum habis. Cubaan untuk mengejar Sisius dan yang lain-lain tetapi tidak berjaya. Sempat mereka Leo Murphy menggunakan flicker, Sisius menggunakan flicker sebentar tadi untuk melarikan diri. Silly Boy berjaya di shutdown di awal game ini. Dan perbezaan gol antara kedua-dua pasukan tidaklah begitu banyak bezanya. Di bahagian atas nampak gayanya sangat-sangat seri level di antara kedua-dua pemain ini. Yam dapat sedikit farm, Papa pun dapat sedikit farm. Oh, itu dia. Telah pun dibuka Raging Slash-nya. Tetapi hanyalah untuk membantai Spider itu. Turtle telah pun dimulakan oleh pasukan 10S Gaming Frost. Ada satu kill untuk ahli pasukan ini. Ada tak gangguan akan diberikan oleh Alter Ego? Nampak gayanya tidak. Ini adalah turtle pertama yang mudah untuk 10S Gaming Frost. Ya, benar sekali. 10S Gaming Frost mula dengan begitu baik sekarang ni. Telah menjauhkan diri mereka dengan sebanyak 700 gol dengan pengambilan turtle sebentar tadi dan juga first blood yang didapatkan oleh Shina pada minit-minit yang terawal tadi. Jadi pasukan Alter Ego mungkin agak terkejut sedikit dengan kemarahan pasukan 10S Gaming Frost.
Raging Slash telah pun dibuka dan itu dia dengan menggunakan Black Dragon Form beliau iaitu Yam berjaya mendapatkan kill, mengejar Sheena. Sheena terpaksa melarikan diri, dapat juga dibunuh oleh Yam dekat sini. Sekarang ini Papa dalam bahaya, nyawa sangat-sangat rendah dan dikorbankan dengan mudah saja oleh Seliboy. Seliboy sangat-sangat garang kali ini. Siapa suruh bunuh dia tadi, dan kali ini kita nampak Seliboy telah pun bangkit. Dia tadi tidur, sekarang dia dah bangun untuk mengejar kill. Di bahagian bawah Koro dalam bahaya. Asal digunakan, ejector digunakan, blessing duet kat atas Koro. Damage yang begitu banyak, tak sempat melarikan diri. Pai berjaya mengambil kill itu. Kita tengok Seliboy sangat selesa melakukan apa. Ada sedikit kesilapan sebenarnya sebentar tadi, di mana TNS Gaming Pro terlampau orang kata lari daripada dia punya line up dan tak sedar kemampuan yang ada pada alter ego Leo Murphy sekarang ini. Diberikan tumpuan kepada Sylvania. Sylvania sangat-sangat memerlukan item defend dekat sini untuk dia punya upah lebih keras dan mempunyai banyak HP. Ya, benar sekali. Dengan satu pertempuran tadi semuanya telah berubah, di mana pasukan Alter Ego berjaya menambahkan lagi gol lead mereka pada minit yang kelima ini. Perbezaan sebanyak 700 didahului oleh pasukan Alter Ego, tapi Leo Murphy akan dijatuhkan terlebih dahulu. Sekarang ini Cortex. Ya, Blazing Duet daripada Pai menghalau Zevnia ke belakang. Killing spree diberikan kepada Yam, dan kita tengok Cloud Pai sempat lagi pergi ke hadapan, mendapatkan lasit ke atas Papa. Dan kita tengok sekarang ini masa terbaik untuk pasukan Alter Ego mulakan turtle, tapi sayangnya Roger terpaksa patah balik dan proses pengambilan turtle itu terpaksa di delay untuk seketika di bahagian atas. Sheena berseorangan terpaksa keluar daripada zone itu. Kita tengok Sheena terpaksa menggunakan space escape melarikan diri. Sekarang space escape dalam cooldown, kena berhati-hati dekat sini. Takut Circling Eagle masih lagi ada pada Sisius. Di bahagian bawah, turret ini dapat diambil dengan begitu mudah sahaja oleh Yam. Koro tak sempat mempertahankan turret itu, dan kita tengok sekarang ini TNS Gaming Plus akan mengambil turtle ini. Siapa yang dapat? Itu dia, Sheena akan dapat penggunaan retribution yang baik. Tapi di bahagian bawah nampak kayanya Seliboy mati. Di bahagian tengah Seliboy mati sebab adanya Koro. Koro tak boleh langsung dipandang rendah. Koro ni counter kepada hero-hero marksman ataupun hero-hero melee dengan penggunaan Kaguranya. Saya yakin dia boleh saja mendapatkan kill kepada siapa yang dia nak, tetapi Yam sangat garang dekat sini. Yam begitu ganas mendapatkan kill ke atas Sheena. Damage yang dikeluarkan oleh Sheena tidak begitu banyak Pai. Itu dia, Raging Slash memecahkan kepala Pai. Cubaan untuk membunuh Sisius, dia kena lari. Solbro punya damage sangat-sangat kuat. Itu dia Circling Eagle. Tapi Solbro on cooldown, tak kena sasaran Papa. Selamat di sini. Ya, satu gerakan yang sangat-sangat agresif dari Papa. Sebentar tadi tahu dia ada mempunyai damage yang lebih tinggi, tapi sekarang ni kita boleh. Buyan, pemain yang bukan biasa-biasa. Damage yang besar untuk TNS Gaming Frost di awal game kerana mereka mempunyai 3 mates dekat sini. Mereka ada Farsa, mereka ada Harley, dan mereka ada Kagura. Nak tak nak Alter Ego kena siapkan item defend magic ni, item yang sesuai Athena Shield. Dan kita tengok sekarang ni Leo Murphy, dan itu dia datang pula Sheena, tapi Sheena sekarang dikejar oleh Yam dan juga Seliboy berjaya mengambil kill tersebut. Dia akan menjadi bangsa yang seterusnya meninggalkan Koro dan Opuyan. Papa dipanggil untuk memberi bantuan, tetapi Yam tak boleh diberhentikan. Nampak tak? Yam sentiasa berada di hadapan, sentiasa memberi damage ke atas hero-hero TNS Gaming Frost. Yap, benar sekali. Yam, naga hitam yang begitu sakit, di mana kita nampak beberapa hit sahaja ke atas Papa dapat menjatuhkan nyawa dia dengan begitu banyak sekali. Pada minit yang ke-8 kita telah lihat Alter Ego berjaya mendapatkan 4 outer turret, manakala TNS Gaming Frost hanya berjaya mendapatkan 1 sahaja turret.
4,000 gol didahului sekarang ni oleh pasukan Alter Ego. Namun TNS Gaming Frost masih lagi cuba mencari kill tetapi dia bukan dapat udah belakang sekarang konteks. Kita tengok Yam telah pun tiba dari itu dia double kill dapat diberikan kepada beliau di masa yang sama. Seliboy berjaya menyumbangkan Papa, tetapi Leo Murphy terlampau agresif di sana, dengan mudah saja dikorbankan oleh TNS Gaming Frost. Kita tengok balik apakah yang terjadi sebentar tadi dengan adanya Black Dragon. Yam tanpa segan silo datang pergi ke back lane macam tanpa sebarang masalah pun. Inilah dia kelebihan yang ada pada Alter Ego. Saya rasa game ini yang sangat memberikan orang kata teamfight kemenangan itu adalah disebabkan oleh Yam, disebabkan oleh Black Dragon Form ataupun dalam bahasa Melayu naga hitam. Naga hitam inilah penyebabkan TNS Gaming Frost agak mundar mandir sebentar tadi. Ya, benar sekali. Bijak daripada pasukan Alter Ego, orang kata mengalihkan perhatian daripada Yam. Yam datang daripada belakang tanpa diketahui oleh sesiapa dengan begitu mudah masuk mengucar-ngacirkan pasukan TNS Gaming Frost. Sebenarnya tertangkap dengan begitu mudahnya. CCS dapat kill terhadap je. Lot akan terus dimulakan. Mereka kekurangan pemain dekat sini. Mereka tiada tank di bahagian hadapan. Kita tengok itu Feather Strike pun tidak cukup damage-nya terhadap dia. Mungkin datang pula. Ya, Lot berjaya diambil oleh Sliver. Obuya tak sempat buat apa-apa. Akan dikorbankan dengan begitu pantasnya di sini. Mai membuka Blazing Duet tetapi hanyalah untuk menembak semut-semut yang ada di situ. benar sekali. Kita nampak position Yam daripada mid tadi, dia duduk dalam bush tau. Dia membiarkan saja ahli-ahli dia lain dapatkan lot, dan ahli TNS Gaming Frost telah berkumpul di kawasan buff orange ini. Lepas tu dia masuk dengan menggunakan Black Dragon Force, terus lari lintang pukang pasukan TNS Gaming Frost, dan kini lot telah muncul di bahagian tengah. Ahli-ahli pasukan Alter Ego telah bersiap sedia untuk mengetuk pintu base pasukan TNS Gaming Frost. Mampukah Alter Ego untuk mengakhirkan game ini dengan push ini? Tapi nampak gayanya pertahanan yang dikemukakan oleh TNS Gaming Frost begitu baik, menyebabkan Alter Ego terpaksa menunggu dengan lebih berdisiplin sekali. Tapi sekarang ni Yam akan masuk. Ya betul, Black Dragon telah pun dibuka, berpusing-pusing dekat Koro mencari Sheena, tetapi Sheena berjaya melarikan diri. Terlampau agresif di sini, akhirnya berjaya dikorbankan oleh Sevnia. Berjaya dikorbankan oleh Sevnia di bahagian bawah. Feather Strike Obuyan telah pun dilakukan, memaksa pasukan daripada Alter Ego berpatah balik. Seliboy terus saja pergi ke kawasan purple buff. Pasukan TNS Gaming cuba mengambil buff tersebut tanpa sebarang gangguan. Caesar sekarang ini dikejar. Sevnia telah pun menggunakan dia punya ultimate untuk menangkap tetapi tidak berjaya. We Are Angry digunakan di sini. We Are Angry on cooldown. Dan itu dia Feather Strike ke atas Leo Murphy. Tapi Leo Murphy ni keras, benar-benar keras. Susah untuk tumbangkan dia dengan Feather Strike itu. Ya, benar sekali. Tetapi bagi saya Yam menjalankan satu tugas yang baik walaupun terpaksa mengobarkan diri dia, tetapi Alter Ego berjaya mendapatkan 2 inhibitor turret sebentar tadi. Kalau kita lihat dari segi itemization, Yam, Oracle, Athena Shield dan juga Bloodlust X telah disiapkan oleh beliau. Sebab itulah dia begitu sakit dan juga begitu keras. Tapi sekarang ni Leo Murphy telah masuk tapi dia berada di hadapan. Dia tengah kena deadly magic. Dia tak boleh nak sustain damage lagi dan dia terkorban. Diam lagi sekali. Berada di bahagian hadapan. Satu demi satu telah pun terkorban. Tinggal Koro dan juga Papa Blazing Duet daripada Papa Koro terpaksa patah balik duduk dalam base. Tapi damage daripada Koro, tengok tu, Sisius hampir mati. Dia masih lagi berjaya melarikan diri. Seliboy akan memberikan damage kepada Koro. Tiada skill untuk melarikan diri. Click spree diberikan oleh beliau. Dan ini dia Papa cuba melakukan pertahanan. Raging Slash dibuka tapi hanyalah untuk melarikan diri. Inilah dia game yang pertama, game yang mudah untuk Alter Ego Esports. Ya, tahniah diucapkan kepada Alter Ego Esports mendapatkan kemenangan ataupun mata yang pertama ini dengan Yam bermain dengan begitu